Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton di luar sana, terutamanya yang sedang menyaksikan live TLD Kedah. Hari ni cikgu akan sambung lagi dengan video sebelum ni. Cikgu ada jelaskan rekod tak lengkap kaedah perbandingan. Okey, tanpa membuang masa, cikgu akan sambung lagi topik seterusnya. Subtopik seterusnya adalah kaedah analisis. Okey, dan cikgu harap kaedah perbandingan ni awak dah nampak lah. Dah boleh recall balik. Apa yang cikgu sebut tu awak boleh, oh macam ni, boleh nampak lah. Okay? Dan seterusnya kena latihan lah. Nak lagi mantap kita punya ilmu yang kita faham ni sebenarnya daripada latihan. Buat latihan, insya-Allah awak boleh mahir. Okay, kita sambung kaedah analisis. Sebelum itu kita lihat apa yang perlu awak belajar dalam analisis ini, kaedah analisis ni. Pertama, awak boleh menerangkan kaedah analisis tu apa. Kemudian awak boleh mengklasifikasikan maklumat. Bagaimana maklumat-maklumat dalam analisis tu awak nak ambil untuk penyediaan untung ataupun rugi. Okay. Analisis ni dia lebih mencabar sikit daripada kaedah perbandingan. Dia mencabar sikit je sebab dia akan melibatkan pelarasan. Pelarasan tingkatan 4 tu. Okay. Kita sambung lagi. Apa itu kaedah analisis? Menganalisis semua. Okay. Tak ada ni pula. Okay. Menganalisis semua urus niaga yang berlaku. Analisis lah. Lihat satu persatu, cari maklumat mana maklumat ni, buat ni, cari semua. Kita tengok semua apa yang maklumat yang ada. Menganalisis. Kemudian, kita bertujuan untuk memperolehi item yang diperlukan. Apakah item yang perlu dalam kaedah analisis ni? Pertama adalah jualan. Awak kena cari berapa banyak jualan. Belian, belanja dan juga hasil serta menyediakan penyata kewangan. Maksud di sini, kaedah analisis ni sebenarnya awak kena sediakan penyata keuangan, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Penyata kedudukan keuangan, kaedah perbandingan pun memang buat. Tapi sekarang untuk analisis, awak kena sediakan penyata pendapatan dan untung rugi. Akaun perdagangan dan untung rugi. Seperti tingkatan 4 tu, awak kena sediakan. Sekarang imbangan duga tak ada. Kalau tingkatan 4 yang awak buat pelarasan milikan tunggal tu, dia ada imbangan duga. Ingat lagi tak? Dia ada imbangan duga, kemudian dia ada maklumat tambahan. Awak sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Betul. Sekarang kaedah rekod tak lengkap ni, dia tak ada imbangan duga. Imbangan duga tak wujud sebab rekod tak lengkap. Tapi dengan menggunakan kaedah analisis, awak boleh sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Ya, memang boleh sediakan. Okey, pertama, apa rekod minimum yang perlu disimpan oleh peniaga? Kena tahu, ini sangat penting. Apa yang perlu peniaga? Apa yang peniaga kena ada untuk menyediakan kaedah analisis ni? Pertama, dia kena ada rekod pelanggan yang berhutang, penghutang dan pembekal yang dia hutang. Pembekal, pemiutang, penghutang. Ataupun akaun belum terima, akaun belum bayar. Dia kena ada rekod. Mesti ada rekod. Tapi cikgu rasalah kan, kalau yang melibatkan jualan kredit, jualan hutang, belian hutang ni mesti kena rekod. Awak dah hutang dengan orang, takkan awak tak rekod? Mesti kena rekod, betul? Orang berhutang dengan kita, mesti kita rekod siapa? Mustahil tak ada. Mesti ada. Bab-bab hutang ni sangat sensitif, betul tak? Mesti kita kena rekod, kita cari siapa lagi yang tak bayar. Kan? Okey, nombor 2, rekod penerimaan dan pembayaran. Ini kena ada lah, biasanya kena ada lah. Rekod penerimaan dan pembayaran ni biasanya dalam akaun bank, akaun tunai ataupun buku tunai lah. Biasanya yang popular, murid akaun buku tunai. Kena ada rekod itu. Debit apa, duit masuk apa, duit keluar apa. Okey, kemudian baki tunai di tangan dan di bank pada awal dan akhir tahun. Kena ada berapa banyak baki awal, baki akhir, tunai dan bank. Kemudian rekod aset dan liability. Seperti biasa, aset awal, aset akhir, liability awal, liability akhir kena ada. Ini adalah sumber ataupun rekod yang paling minimum yang perlu ada bagi seorang peniaga dalam menggunakan kaedah analisis. Okey? Kita pergi lagi. Bagaimana kita nak tentukan kaedah analisis ni? Pertama, kita kena menganalisis buku tunai. Buku tunai yang awak ada tu, kita kena tengok satu persatu. Apa yang hasil, apa yang belanja. Kita boleh tentukan, hasil dan belanja boleh ditentukan dalam buku tunai. Nanti cikgu ajar macam mana. Boleh, memang boleh. Kemudian kita kena cari jualan dan belian. Awak kena ingat, nak dapatkan jualan, dia terbahagi kepada 2. Ada jualan tunai, ada jualan kredit. Nak dapatkan nilai belian, awak kena cari 2. Belian tunai dan belian kredit.
Awak kena cari. Sebelum ni imbangan duga bagi dah siap-siap jualan berapa, belian berapa. Senang awak. Sekarang awak kena cari jualan itu. Jualan tunai ada tak? Jualan kredit ada tak? Awak kena cari. Okay? Kemudian kita nak mentasir. Kita kena cari belanja dan hasil. Belanja dan pembayaran tak sama. Belanja dan pembayaran tak sama. Pembayaran kita rekod di sebelah kredit buku tunai. Apa yang kita bayar? Apa yang kita bayar? Belanja adalah apa yang sepatutnya kita belanja. Apa yang sepatutnya kita buat perbelanjaan. Dan kita rekod dia di sebelah debit. Tak sama Jangan kata sama. Satu lagi, penerimaan dan hasil tak sama. Penerimaan bermaksud apa yang kita terima duit. Apa benda, apakah yang menyebabkan duit kita masuk. Itu penerimaan. Jualan, sewa diterima, diskaun dan sebagainya. Contoh, apa yang menyebabkan duit itu masuk. Itu adalah penerimaan. Kita rekod di sebelah debit. Hasil, apa yang sepatutnya awak dapat. Itu hasil. Apa yang sepatutnya awak dapat. Kita rekod di sebelah kredit. Hasil kita rekod di sebelah kredit. Belanja kita rekod di sebelah debit. Dia tak sama. Jangan confuse dengan penerimaan, pembayaran, hasil dan belanja. Jangan confuse yang tu ya. Okey, kita pergi kepada analisis seterusnya. Di sini dia pecahkan kepada awak apa yang perlu kita analisis. Banyak sebenarnya. Pertama adalah penerimaan dan pembayaran daripada akaun belum terima. Apa yang kita bayar kepada akaun belum bayar. Baki awal dan baki akhir tunai. Ambilan tunai sekiranya ada. Hasil kita kena tentukan. Belanja kita kena tentukan, jualan dan belian tunai kita kena tentukan, jualan dan belian dan jualan aset bukan semasa pun kita kena tentukan juga. Kita kena tengok ada tak dalam soalan. Analisis lah, ini yang dikatakan analisis buku tunai. Kita kena semak satu persatu. Okey, kita pergi kepada contoh di sini. Okey, dia bagi contoh. Contoh ni tengoklah satu persatu supaya awak lebih jelas. Pertama adalah menghitung baki tunai dan baki bank 31 Disember 2017 andaikan semua penerimaan daripada akaun belum terima dan pembayaran kepada akaun belum bayar menggunakan cek. Kita bayar menggunakan cek kepada pembekal, kita terima pembayaran daripada pelanggan kita yang berhutang menggunakan cek. Okay, so di sini dia bagi maklumat 1 Januari awal dan akhir. Dan dia bagi tanda soal, nampak dia bagi tanda soal iaitu tunai dan bank. Tunai di tangan adalah tunai. Tunai di bank adalah bank. Okey. Kemudian dia bagi akaun belum terima awal, akaun belum terima akhir, akaun belum bayar awal, akaun belum bayar akhir. Dan juga penerimaan dan pembayaran di sini dia kata pengeluaran tunai di bank untuk kegunaan pejabat. Belanja dibayar tunai, banyak mana, komisen diterima dengan cek, banyak mana, dia nyatakan dekat situ. So di sini awak kena sediakan masuk dalam buku tunai semua ni lah. Masukkan dalam buku tunai. Sekarang kita nak tengok penentuan dia macam mana kita nak analisis benda ni untuk dimasukkan dalam buku tunai. Okey, awak boleh lihat di sini. Buku tunai macam biasa, kita guna 3 lajur. Kita ada kolom diskaun, kolom tunai, kolom bank. Buku teks dia gunakan 2 lajur. Awak boleh je buat satu lagi kolom diskaun. Tapi biasanya diskaun ni tak adalah. Sebab diskaun ni kita tak nampak dalam bentuk duit. Sebab biasanya diskaun berlaku bila kita nak bayar hutang, pembekal bagi diskaun buat kita. Kita bayar sikit. Contohnya kita berhutang 1,000 kan. Pembekal kata bayar 900 je lah sebab engkau dah bayar lah awal. Bila kita bayar 900, 100 tu kita tak dapat. Bukannya dia bagi duit 100 kat kita, tak. Dia dalam bentuk kita buat. Bila kita bayar tu maksudnya kita untung 100 lah. Kita dapat 100 tu. Dia tak nampak dalam bentuk fizikal. Tapi kita boleh rekod sebagai kita terima hasil dan belanja itu. Okay? Kita pergi lagi buku tunai. Dia masuk di ruangan tunai dan bank. Kemudian komisen dia kata ada. Masuk di ruangan cek, bank. Kemudian ada catatan kontra. Kat mana ni? Macam mana boleh kenal pasti catatan kontra ni? Ni tingkatan 4. Ni awak lihat di sini. Pengeluaran tunai di bank untuk kegunaan pejabat. Ambil duit dalam bank, masuk dalam kedai. Duit kedai mungkin tak cukup lah. So, dalam bank keluar, tunai masuk. So, jangan lupa kita tulis kontra.
Ni tingkatan 4 balik lah. Kita ulang balik, kaji balik tingkatan 4. Kemudian kita ada buat belanja, akaun belum terima, kita terima duit. Ada dia sebut dekat sini. Kemudian akaun belum bayar, kita terima. Kita keluarkan duit akaun belum bayar 980. Kemudian kita cari baki HB, penentuan baki HB. Macam biasa kita cari sebelah mana yang paling besar, samakan dia di kedua-dua belah. Sebelah mana yang tak mencukupi itu adalah baki HB. Dengan bahasa mudah sebenarnya ada cikgu nak asal suka ajar bahasa-bahasa mudah supaya awak nampak dan bila awak boleh buat okey. Sebenarnya. Kita belajar ikut kita belajar, tapi bagaimana kita nak masuk dalam minda kita ni bergantung kepada pemahaman kita sendiri. Tapi jangan lari dengan konsep yang kita dah belajar ni lah. Jangan larilah. Okey? Kita pergi kemudian dalam ni dia dah sebut penentuan 275 2,300, baki BB 275 2,300 pada Januari 1 2018. Jadi di sini kita dapat tentukan baki akhir 275 untuk tunai dan baki akhir 230 untuk bank. Di sini soalan ni dia suruh cari berapakah baki akhir bagi tunai dengan bank. Ini kalau keluar soalan macam ni senang sikit lah. Keluar masuk. Cuma awak kena tahu duit masuk tu, kalau duit masuk sebab tunai dengan bank adalah aset semasa kan. Dia aset semasa. Jadi segala duit yang masuk tu bila aset kita rekod di sebelah debit kan. Duit keluar kredit kan untuk aset semasa. So sebab itulah dia duit yang masuk ni semuanya dia rekod di sebelah debit dan duit keluar ni dia rekod di sebelah kredit. Okey, boleh. Penentuan untuk cari HB dan BB dalam buku tunai ini. Cikgu padamlah Tapi soalan macam ni jarang sangatlah akan diuji sebab sangat senang sebenarnya. Tak apa, yang ni awak boleh tentukan sendiri. Ni awak boleh carilah cara kita nak mencari. Kemudian bagaimana kita nak mentaksir jumlah jualan dan jumlah belian. Macam mana pula ni daripada buku tunai ni, boleh ke kita nak cari jumlah jualan dengan jumlah belian? Boleh ke? Boleh sebenarnya. Okay? Kita pergi lagi bagaimana kita nak cari jumlah jualan tunai tambah jualan kredit. Awak kena cari ada tak jualan tunai. Awak kena cari ada tak jualan kredit. Kena tahu. Kemudian cara kita nak, masih ingat lagi akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar. Yang tu awak kena tahu. Memang kena tahu. Akaun kawalan belum terima, akaun kawalan. Dia dalam tingkatan 4 bab ledger. Boleh buat rujukan balik, boleh ulang kaji balik akaun kawalan. Okey? Sekarang kita pergi kepada jumlah jualan. Okey, contoh Puan Ying Leng tidak menyimpan rekod perniagaannya dengan lengkap. Okey, dia tak simpan rekod lengkap. Kemudian maklumat ini dia ambil daripada buku dia. Dia ada baki, akaun belum terima awal, ada penerimaan, ada diskaun, hutang lapor, pulangan jualan, akaun baki, akaun belum terima akhir dan jualan tunai. Sekarang dia suruh kira jumlah jualan. Ingat, nak cari jumlah jualan tunai tambah jualan kredit. Ada tak jualan tunai? Ada. Nampak? 3200 ni jualan tunai. Ada. Dapat dah jualan tunai. Senang je. Berapa banyak jualan kredit? Jualan kredit dia tak cakap. Tapi dia bagi maklumat akaun kawalan belum terima. Awak kena sediakan akaun kawalan. Dia bagi maklumat apa yang maklumat untuk mencari jualan kredit. Cara nak mencari jualan kredit, ingat, cara nak mencari jualan kredit, awak kena sediakan akaun kawalan belum terima. Kena sediakan akaun kawalan. Baru awak dapat cari jualan kredit. Okey, di sini buku teks dia bantu awak dah. Akaun kawalan belum terima, dia adalah debit. Sebab akaun belum terima, dia aset semasa. Penambahan aset, kita rekod di sebelah debit. So, segala penambahan aset, baki BB aset, rekod di sebelah debit. Okay, dan baki HB asset rekod di sebelah kredit. Okay, so kita tengok satu persatu di sini. Satu persatu. Okay, berdasarkan maklumat. Ni Cikgu padam supaya awak nampak ni. Okay, maklumat dia kita nak sediakan akaun kawalan. Cikgu buat macam ni supaya awak nampak sikit. Okay, pertama, akaun kawalan. Kita dah buka akaun kawalan ni. Okay, baki BB kita dah masuk. Ambil kat mana ni baki BB ni? Ni baki awal. Ni. 1 Januari 2017. Ambil masuk. Tolong faham betul-betul cara nak sediakan akaun kawalan. Okey? Tolong fahamkan. Kemudian
Tarikh buatlah Januari 1. Okay, kemudian lagi apa lagi? Apa lagi maklumat dia bagi? Kita lihat apa lagi maklumat yang diberikan. Penerimaan daripada akaun belum terima. Penerimaan akaun belum terima. Pelanggan bayar hutang kepada kita. Bank. Pelanggan bayar hutang kepada kita. Tunai. Boleh. Awak boleh gunakan bank, awak boleh gunakan tunai. Tapi dalam ni biasa dia nampak 15,390 ni banyak awak. Mana ada hutang dibayar dengan, ada ke bayar hutang dengan cash 15,000? So kalau kita ikut logik, kita guna bank lah. Banyak sangat ni tak payah tulis tunai. Tunai ni biasanya untuk yang kecil-kecil 100, 300, 500, 600 tu okey lah. Tapi kalau 15,000 ni kita guna bank lah. Okay? So nampak? Akaun belum terima, kenapa dia rekod di sebelah kredit? Sebab dia mengurangkan. Akaun belum terima, penambahan pelanggan yang berhutang dengan kita kena rekod penambahan hutang dia di sebelah debit. Bila dia bayar, kita rekod di sebelah kredit lah. Ni kita rekod di sebelah kredit. Faham tak? Yang mengurangkan hutang, rekod di sebelah kredit. Faham kan betul-betul? Okay? So kita tulis tarikh Disember 31 lah. Tulis tarikh akhir terus senang lah. Okay. Kemudian diskaun diberi. Diskaun diberi mengurangkan hutang belum terima. Kita rekod di sebelah kredit. Diskaun diberi mengurangkan akaun belum terima. Kenapa mengurangkan? Yalah kalau pelanggan tu berhutang dengan kita 10,000. Pelanggan tu berhutang dengan kita 10,000. Esok dia nak bayar. Kalau awak nak menjalinkan hubungan yang lebih rapat dengan pelanggan-pelanggan awak ni, yalah bila kita buat bisnes, kita kena baik dengan semua orang awak supaya kita untung kita banyak. Kita kena bagi banyak kelebihan dekat dia, kita kena bagi macam-macam dekat dia. Apa-apa je. Termasuklah diskaun. Diskaun ni dia ibarat hadiah lah. Pelanggan tetap kita bagi diskaun lah. Okey, dia berhutang dengan kita 10,000. Dia kata esok nak bayar. Ui, esok nak bayar, bagusnya. Okey, tak apalah, engkau tak payah bayar 10,000 lah. Engkau bayar 9,000 je. Nampak? Kita dah bagi diskaun 1,000 dekat dia. Seronok ya, bestnya, happynya, aku nak hutang lagi. Contoh. Jadi bila dia makin bila dia suka buat bisnes dengan kita ni, kita punya bisnes, jualan kita lagi lama lagi meningkat lah. Itu strategi. Diskaun adalah salah satu strategi untuk kita kembangkan lagi perniagaan kita. Okay, sebenarnya macam tu untuk kita rapat lagi dengan customer kita. Okay, kita pergi lagi. Nak explain berkaitan diskaun pun panjang kan. Okay, diskaun diberi, faham diskaun diberi dia mengurangkan hutang. Berapa banyak diskaun kita bagi mengurangkan hutang. Sebab tu kita rekod dia di sebelah kredit. Okay, kemudian apa lagi? Hutang lapuk. Hutang lapuk ni apa? Hutang lapuk ni orang yang tak boleh nak bayar dah. Kita tak jumpa dia dah. Kita tak jumpa, cari macam mana pun dah tak jumpa. Lagi satu dia dah meninggal. Tak boleh nak bayar dah. Hutang dia. Dia hutang dengan kita 5,000. Beli barang macam-macam dekat kedai runcit. 5,000 dia beli barang dengan kita. Tiba-tiba dia dah meninggal. Lapuk lah. Kita cari dia tak jumpa. Contoh lagi, dia dah gila, waras. Antara sebab-sebab berlakunya hutang lapuk adalah apa yang cikgu sebut tadi lah. Muflis, dia dah tak waras, dia meninggal dunia, dia hilang tanpa dikesan dan sebagainya. So, hutang-hutang yang tak boleh kita nak kutip ni, kita akan masuk sebagai hutang lapuk. Kurangkan hutang di sebelah kredit. Sebab tu dia berada di sebelah kredit. Okey, dalam akaun belum terima ni. Lagi, pulangan jualan. Pulangan jualan pun adalah butiran yang mengurangkan akaun belum terima. Ya. Cikgu, kita ulang kaji lah. Pulangan jualan ni macam ni. Pelanggan beli barang dengan kita 5,000 kan. Dia cek barang tu rosak. Barang ni rosak lah. Berapa banyak rosak ni? Awak tanya. Berapa banyak rosak tu? 1,000. Jadi pelanggan tu hantarlah balik yang rosak tu. Hutang dia 5,000 tu tak jadi 5,000 dah sebab dia dah hantar barang rosak. Hutang dia jadi 4,000. Sebab tu kita kurangkan dia di sebelah kredit. Itu pulangan jualan. Awak faham sebenarnya benda-benda macam ni, kalau awak faham tingkatan 4, awak boleh nampak tingkatan 4, insya-Allah awak boleh nampak tingkatan 5 sebenarnya. Dan semua asas dalam akaun dia bermula daripada kitaran perakaunan, dokumen hingga imbangan duga. Dia bermula daripada dokumen. Dan persamaan perakaunan ialah persamaan perakaunan lebih kepada tambah tolak aset dan liability, sesuatu aset liability. Tapi permulaan asas untuk awak lebih faham, boleh nampak istilah diskaun, istilah pulangan jualan, istilah hutang lapuk, istilah apa lagi, bank sebagainya adalah daripada dokumen, buku catatan pertama, ledger, imbangan duga.
dan seterusnya kitaran perakaunan. Itu sebenarnya. Dia ulang balik. Tapi tak apalah, di tingkatan 5 ni macam awak ulang kaji balik. Di sini kalau awak nampak akaun kawalan tu, maksudnya awak boleh ulang kaji balik lah. Tengok balik bab akaun kawalan. Sebab rekod tak lengkap kaedah analisis, awak kena mahir akaun kawalan. Sebab untuk cari jualan kredit. Ya, tujuan dia untuk cari jualan kredit. Kita pergi lagi. Baki akaun belum terima pada 31 Disember 2017. Ini adalah baki akhir lah. Okay. 9270. Okay. Kita akan rekod baki HB lah. Sebab dia kata baki akhir. Dia tak cakap baki akhir. Dia kata baki akaun belum terima pada 31 Disember. Kita faham akhir lah. So cikgu letak baki HB di sebelah kredit. BB debit lah. BB debit, HB kredit. So dengan maklumat-maklumat ini, dia nak suruh cari apa? HB dah ada, BB pun dah ada, nak cari apa? Awak lihat, di sini dia ada baki BB je. Akaun belum terima tak akan wujud kalau tak ada jualan. Akaun belum terima, dia wujud sebab ada jualan. Dalam akaun ni, dia tak ada jualan. Jualan kita tak jumpa. Jualan kita kena cari. Berapakah jualan kredit yang sebenarnya? Kita kena cari. Sebab itulah dalam kaedah analisis awak kena tahu cara penyediaan akaun kawalan. Okey, sekarang ni cara nak cari jualan kredit senang sahaja. Lihat sebelah mana yang paling besar, awak samakan dan awak imbang. Akhir sekali awak akan dapat nilai 17,250 butiran tulis jualan. Tak perlu tulis jualan kredit sebab akaun kawalan belum terima ni memang untuk kredit punya. Tak perlu tulis jualan kredit. Okay, tulis jualan sahaja. Pada tarikh Disember 31. Okay, jangan lupa bila kita ada baki HB, jangan lupa bawa ke hadapan 2018, baki BB pada Januari 1, 9270. Okay, ini cara kita nak cari akaun kawalan belum terima. Kita nak cari jualan kredit dalam akaun kawalan belum terima. Sekarang awak sedang buat analisis. Ini yang dikatakan analisis. Cari maklumat. Di mana nak ambil, di mana nak tolak, di mana nak kira, di mana nak tambah dan sebagainya. Inilah analisis. Okay, so kita dah ada jualan tunai, kita dah ada jualan kredit, awak dapat tentukan nilai jualan. Nanti masuklah dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Kan akaun perdagangan dan untung rugi dah ada jualan. Kita ambil nilai 20450 masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, boleh. Nampak? Kita pergi lagi, belian pula. Bagaimana kita nak analisis belian? Sama juga dengan jualan tadi. Nak dapat belian, kita cari belian tunai tambah belian kredit. Apa yang perlu ada, awak lihat. Okey, info tambahan ni mengganggu cikgu, tak apa cikgu baca. Amalan perekodan yang tidak sistematik oleh peniaga kecil menyebabkan analisis ke atas jualan dan belian menjadi tidak tepat. Ya, kalau kita rekod tak bagus lah, tak tepat. Kadang-kadang kita rekod jualan, kadang-kadang kalau hutang tu kita hutang dengan orang, pelanggan hutang dengan kita tak rekod dengan bagus, tak rekod dengan baik, tak rekod dengan sistematik. So kita nak dapat jualan kredit tu sebenarnya tak tepat sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Kita akan gunakan apa maklumat yang awak ada je lah, senang. Sebab tu rekod ni, bila buat perniagaan ni, rekod kena ada lah. Rekod sangat penting lah dalam perniagaan. Tak ada rekod tak payah buat perniagaan lah. Senang. Okay. Kita pergi lagi. Cara nak mencari jumlah, menghitung jumlah belian. Pertama, macam biasa dia bagi maklumat-maklumat seperti ini. Okay. Akaun belum bayar, bayaran, diskaun, pulangan, sama je. Belian tunai dia bagi. Belian tunai ni, belian tunai lah. Nak dapat belian tunai tambah belian kredit kan. Belian tunai dah ada iaitu 2,000. Kita dah ada belian tunai. Sekarang masalah dia nak cari belian kredit je. Masalah dia nak cari belian kredit je. Sekarang cikgu nak tunjuk ke awak bagaimana kita nak cari belian kredit. Macam biasa kita kena sediakan akaun kawalan belum bayar. Okay, akaun kawalan belum bayar, baki BB dia berada di sebelah kredit. Sebab akaun belum bayar adalah liability semasa.
Liability semasa semua penambahan liability kita record di sebelah kredit. Okay, boleh. Jadi baki BB kita masukkan di sebelah kredit. Okay, apa yang kita nak record lagi? Kita lihat. Kita dah masuk yang ni, settle. Sekarang kita nak masuk bayaran kepada akaun belum bayar. Kita bayar kepada akaun belum bayar 21,000. Kita guna bank lah. Okay, kita guna bank lah. Logik sikit lah cash tak logik sangat lah cash. Okay, kita guna bank 21,370. Okay, kenapa pula saya rekod di sebelah kredit? Kenapa saya rekod bank di sebelah debit pula? Sebab mengurangkan hutang. Okay, bila akaun belum bayar dia kredit, penambahan di sebelah kredit. Bila nak kurangkan dia, kita kurangkan di sebelah debit. Okay, so segala pengurangan di sebelah debit. Okay, boleh. Cikgu harap nampak debit. Jangan ternganga bila cikgu sebut debit kredit ni, jangan menganga jangan termenung, jangan. Awak kena nampak fungsi debit kredit ni sebenarnya. Okay, kita pergi lagi. Diskaun diterima kita masuk dalam pengurangan akaun belum bayar. Kenapa? Macam tadi diskaun diberi. Diskaun diterima, kita terima diskaun daripada pembekal. Kita bayar banyak, kita bayar cepat, kita bayar banyak pula. Kita bayar semua. Kita bayar cepat. Itu adalah salah satu diskaun. Salah satu kenapa kita boleh dapat diskaun lah sebenarnya. So, bil diskaun diterima mengurangkan akaun belum bayar. Mengurangkan hutang kita. Kemudian kita ada pulangan belian di sini mengurangkan hutang kita kepada dia. Pulangan lah barang rosak. Bila barang rosak kita bagi balik barang tu, hutang kita berkurang lah. Dia akan mengurangkan. Kemudian kita ada baki akhir pada Disember 31 HB kita letak di sebelah debit. BB kredit, HB debit. Pada tarikh 31. Sebut tarikh 31 lah sebab di sini dia tak bagi tarikh. Dia cakap pada 31 Disember. Kita semua letak 31 Disember. Cuma baki awal sahaja kita letak pada 1 Januari. Senang je. Tarikh tak payah nak stres sangat lah. Okay? Buat je. Kalau tak tahu sangat tarikh, letak Disember 31. Senang. Tarikh kena letak lah. Jangan tak letak pula. Okay? So di sini nak cari apa? Kenapa boleh wujud akaun belum bayar? Akaun belum bayar ni dia wujud sebab belian. Sekarang belian tak ada. Kita kena carilah. Belian apa? Belian kredit. So, dalam buku teks dia tengok, dia dah kira ke awak. Cara nak cari belian kredit, samakan kedua-dua belah. Cari mana jumlah yang paling besar, samakan. Di sebelah mana jumlah yang tidak mencukupi jumlah besar tu, itu adalah belian kredit. Okay? So, belian kredit sini adalah 18,920. Awak jangan lupa bila ada baki HB, jangan lupa bawa ke baki BB. Jangan lupa. HB tak boleh duduk seorang-seorang. HB mesti ada pasangan dia. Walaupun dia bertentangan, pasangan dia mesti ada BB. Kena ingat. BB kalau tiba-tiba ada soalan BB, HB kena ada. BB kadang-kadang dia letak di sebelah debit. HB kredit. BB letak di sebelah kredit. HB debit. HB dan BB kena ada. Tolong betul-betul tu. Faham tu. Okay. Kemudian kita dapat jumlah belian. Jumlah belian kita 20,920. Belian tunai tambah belian kredit, awak akan dapat jumlah belian. Jumlah belian ni nanti kita akan masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Ni sekarang awak dah analisis belian. Okay. Boleh setakat ni? Okay, cara kita nak cari jualan yang baru. Kita sekarang ni baru mencari jualan dan belian tau. Itulah kaedah analisis. Kita menganalisis sumber, analisis untuk penyediaan untung bersih sebenarnya. Okay. Kita pergi lagi gerak kerja individu ni, awak buatlah sendirilah ya. Anda bagi mahir lagi, awak kena buatlah. Gerak kerja individu ni baru nampak sikit. Tak perlulah nak conteng, tak perlu nak buat betul-betul lah just conteng-conteng macam tu je. Ataupun congak-congak dekat kepala ataupun tulis macam ni. Debit tolak kredit tambah. Okey, tambah. Buat pengiraan congak-congak macam tu sajalah. Kemudian saya akan cikgu maksimum untuk nak tahu tepat ke tak awak kira. Okey, kita pergi lagi sikit lagi. Cikgu rasa tak sempat nak habis untuk kaedah analisis ni sebab dia ada banyak lagi. Kita pergi lagi sikit lagi bagaimana kita nak menganalisis belanja. Bagaimana kita nak analisis belanja. Senang saja nak menganalisis belanja yang sepatutnya awak masuk. Kalau ada pelarasan, kita kena buka akaun pelarasan itulah.
Semuanya kita lihat daripada buku tunai nanti. Awak lihat buku tunai berapa banyak belanja yang telah awak bayar, berapa banyak belanja yang masih belum bayar ataupun berapa banyak belanja yang terlebih bayar. Sekiranya belanja itu ada belum bayar, ada pra bayar, awak kena buat akaun pelarasan itu. Contohnya awak bayar gaji. Bayar gaji cash. Dalam maklumat tambahan tu ada yang belum bayar gaji, ada yang terlebih bayar. So di situ awak kena buat pelarasan supaya awak dapat cari berapa banyak belanja yang sepatutnya awak bayar. Tu sepatutnya. Okey, awak kena cari, kena kira. Tapi kalau tak ada prabayar, tak ada belum bayar, macam mana cikgu? Awak ambil terus nilai belanja tu, terus dia masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Sekiranya ada pelarasan seperti ni, memang kena buka akaun pelarasan bagi belanja tersebut. Di sini dia bagi maklumat dan awak kena carilah penyediaan akaun belanja. So di sini dia bagi akaun belanja sewa belum bayar, akaun sewa kita letak kat dulu, kita cari dulu sewa belum bayar ada baki. Yang ni kita ambil berapa banyak sewa yang telah dibayar. 1,300 sewa, kemudian sewa Januari 1 dia ada sewa di sini. 700, kemudian ada baki HB 1,300. Awak boleh lihat di sini maklumat. Kemudian awak nak cari baki HB, dia ada baki BB. Ataupun kalau awak lebih nampak sewa, cikgu padam ni supaya awak nampak akaun sewa. Sewa yang ni. Kemudian pertama sekali bank, berapa banyak yang telah awak bayar. Yang telah awak bayar yang sepatutnya yang telah bayar ada tak dalam soalan ni? 6,400. Ya, ada 6,400 ni di sini. Sewa yang telah dibayar. Sewa yang telah dibayar dalam akaun sewa kita akan masuk di sebelah debit bank. 6,400. Kemudian sewa yang belum dibayar 1,300. Sewa belum bayar 1,300. Dan sewa ni yang awal, yang ni yang awal punya. Ni yang awal punya, baki BB. Awak nak tulis baki BB pun boleh, awak nak tulis sewa belum bayar pun boleh. Tapi dengan syarat awak tulis Januari 1. Membuktikan dia adalah awal. Kenapa kredit pula? Sebab dia adalah liability semasa. Liability kita masukkan dia, kita letakkan dia di sebelah kredit. Ataupun kalau awak tengok buku teks ni, dia datang daripada mana? Dia datang daripada akaun sewa belum bayar. Untuk akaun pelarasan ni, awak nak buka akaun sewa sahaja pun boleh sebenarnya. Awak tunjuk dalam akaun sewa berapa banyak yang belum dibayar, berapa banyak yang prabayar. Contoh, buka akaun sewa sahaja pun dah memadai untuk awak mencari berapa banyak belanja yang sepatutnya masuk dalam akaun untung rugi. Tapi kalau nak ikut seperti buku teks ni, dia lebih sistematik. Awak boleh nampak, ni dari mana, ni dari mana. Boleh juga nak buka dua, akaun sewa belum bayar, akaun sewa pun boleh. Nak buka satu pun boleh supaya awak cari cepat akaun untung rugi itu. So bila kita dah kira berapa banyak yang sepatutnya kita bayar adalah 7,000. 7,000 ni nanti kita akan masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi ataupun akaun untung rugi nanti. Sewa 7,000. So ini adalah 7,000 ni adalah sewa yang kita iktiraf. Sewa yang sepatutnya kita isytihar dia sebagai belanja sebenarnya. Kan tadi kan ada sewa prabayar kan. Lepas tu ada sewa yang belum bayar. Lepas tu ada sewa yang telah kita bayar banyak mana. Mana-mana satu sewa yang kita nak ambil ni. Sebab tu kena wujudkan akaun pelarasan. Supaya awak tahu berapa banyak sewa yang sepatutnya awak masuk dalam belanja nanti. Boleh? Alright? Setakat ni kalau ada apa-apa yang tak jelas boleh komen. Boleh buat di ruangan komen, yang macam cikgu sebut tadi, awak nak buat akaun sewa ni nak tunjukkan pun boleh, tak ada masalah. Boleh je. Buat saja akaun ni. Pertama, awak buat bank, rekod di sebelah debit sebab sewa adalah belanja, rekod penambahan di sebelah debit. Yang ni adalah sewa belum kita bayar lagi. Belum bayar. Sewa belum bayar, kita rekod di sebelah debit. Sewa 700 ni adalah sewa yang belum bayar awal.
Yang ni adalah sewa yang belum bayar akhir. Dia sebenarnya macam ni tau, trik dia. Sewa belum bayar awal adalah baki BB. Sewa belum bayar akhir adalah baki HB. Itu je sebenarnya. Nak tulis baki HB, baki BB pun boleh. Tapi kalau ada baki HB, pastikan di bawah ni kena ada baki BB lah. Ingat cikgu pesan. Buku teks dia tak guna baki BB, baki HB. Dia selamat. Sewa belum bayar, dia letak tarikh 1 Januari je. Sewa belum bayar, Disember 31. Itu akhir lah. Okay, boleh buat macam tu. Kemudian kita pergi so sewa sebenarnya adalah ni dari segi formula matematik lah. Belanja dibayar tambah belanja belum bayar awal, akhir tolak belanja. Ini yang ni adalah rumusan daripada yang atas ni. Budak akaun, fahamkan akaun lah. Okay, kalau yang ni takut tak nampak sebab kita banyak kepada akaun kan, debit credit. So kalau yang ni takut tak nampak. Okay. Kita pergi kepada belanja prabayar pula sama. Okay, kita tengok soalan. Cikgu fokus yang ni sahaja boleh? Cikgu fokus yang ni sahaja. Pertama, kita tengok account insurance. Berapa banyak insurance yang kita telah bayar? Ada tak insurance yang kita telah bayar? Ada. Ni yang telah bayar, 4,000. Kita rekod di sebelah debit. Belanja, rekod di sebelah debit. Kemudian ada tak insurance yang kita prabayar? Insurance terlebih bayar awal. Kita rekod di sebelah debit. Maksudnya ni baki BB. Insurans prabayar adalah aset semasa. Debit. Kita masuk baki BB di sebelah debit. Ada tak insurans yang prabayar akhir? Ada kat sini, letak kat sini. Insurans prabayar akhir. Dia macam baki HB. Akhir tu baki HB. Cikgu letak kat sini HB 800. Itu je sebenarnya. HB BB. Tapi buku teks dia tulis nama supaya selamat. Kalau macam cikgu sebut, kalau ada HB, awak kena buat BB di bawah kan. Tak payahlah, awak tulis je nama. Sewa, insurans prabayar awal 1 Januari, insurans prabayar akhir Disember 31. Senang je. Okay. So kita nak cari apa ni? Kita cari berapa banyak insurans yang perlu kita masukkan dalam akaun untung rugi. Berapa banyak insurans yang kita akan masuk dalam akaun untung rugi? 3,600. So dengan akaun ni, ini yang cikgu sebut akaun pelarasan. Kita nak tengok berapa banyak yang sepatutnya belanja yang kita nak masukkan ni. Kenapa kita buat benda-benda macam ni pula? Sebab dia ada maklumat prabayar, belum bayar awal, belum bayar akhir, prabayar awal, prabayar akhir. So kita tak boleh nak tentukan. Cara nak tentukan buka akaun macam ni. Itu je. So inilah analisis. Kita menganalisis sebenarnya. Okay? Alright. So dia ada dia punya rumusan format akaun belanja. Sebab tu cikgu kata cikgu fokus tadi, nampak tak? Cikgu fokus yang satu akaun je. Cikgu tak buka akaun, cikgu tak fokus kepada insurans prabayar. Cikgu fokus kepada akaun belanja ni saja. Akaun insurans saja. Sebab kita fokus kepada ni, kita nampak lah. Ada murid dia suka fokus, dia suka buat dulu akaun insurans prabayar, baru dia nampak flow masuk dalam ni. Ada murid dia suka macam tu, boleh je. Awak mana-mana yang awak faham, awak guna kaedah yang awak faham. Okay? Boleh. Tak ada masalah. Boleh sahaja. Okay? So, dia dah bagi format akaun belanja di sini. Okay? Prabayar awal, belum bayar awal, bank, belum bayar akhir, prabayar akhir. Yang ni yang kita cari. Angka imbangan. Boleh semua? Okay, so cikgu rasa tak sempat cikgu nak masuk analisis sebenarnya sebab banyak lagi sebenarnya kaedah analisis ni tak sempat cikgu nak masuk hasil. Sebab kaedah analisis ni dia ada banyak sikit yang perlu kita analisis. Okay, jadi cikgu rasa cikgu akan berhenti, stop setakat ini dulu. Nanti kita akan sambung untuk cara kita nak menganalisis akaun hasil pula. Okay, boleh? Jangan lupa awak isi borang maklum balas ruangan di ruangan di bawah yang telah diberikan kepada awak. Awak isi borang maklum balas ini untuk cikgu buat penambahbaikan teknik mengajar cikgu semasa live ini. Okey? Sekiranya ada pertanyaan, awak tanyalah, komenlah di ruangan komen seperti yang cikgu sebut supaya cikgu boleh respon apa soalan apa yang awak belum jelas lagi dengan live kita pada hari ini. Okey, sekian sahaja.
kita akan sambung insyaAllah, panjang umur, kita jumpa lagi dan cikgu harap awak lebih nampak dan jelas berkaitan dengan topik rekod tak lengkap ini. Okay, sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.